salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan pada KMK. Selamat bertemu kembali bersama saya, Cikgu Connie Laurenko, dalam subjek Kesusastraan Melayu Komunikatif STPM. Pada hari ini, kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita untuk tajuk Pembangunan Negara di bawah topik Kepemimpinan dengan memfokuskan kajian ataupun kupasan terhadap kepemimpinan golongan pembesar berdasarkan teks kajian Selalatus Salatin Sejarah Melayu. Isi kandung pembelajaran kita pada hari ini ialah melibatkan yang pertama konsep kepemimpinan, yang kedua analisis kepemimpinan golongan pembesar, dan yang ketiga contoh soalan. Seperti biasa, kita lihat terlebih dahulu konsep kepemimpinan. Kepemimpinan merujuk kepada keupayaan seseorang sebagai pemimpin, manakala gaya kepemimpinan merujuk kepada sikap, kebolehan, dan kecekapan yang menjadi ciri seseorang sebagai pemimpin. Seterusnya, kita lihat pula analisis kupasan kepemimpinan dalam kalangan watak golongan pembesar seperti yang terdapat dalam teks Selalatus Salatin Sejarah Melayu. 3 watak golongan pembesar yang akan menjadi fokus perbincangan pada hari ini ialah Bendahara Paduka Raja Tun Perak, Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir, dan Laksamana Hang Tuah. Jadi, untuk meneliti kupasan yang lebih lanjut tentang aspek kepemimpinan ketiga-tiga orang golongan pembesar ini, jom kita teliti kupasan berikutnya. Setelah kita meneliti kupasan aspek kepemimpinan berdasarkan watak golongan pembesar itu tadi, sekarang kita lihat pula contoh soalan bagi tajuk kepemimpinan berdasarkan watak golongan pembesar seperti yang terdapat dalam teks Selalatus Salatin Sejarah Melayu. Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam pembangunan sesebuah negara. Huraikan pernyataan tersebut berdasarkan watak-watak golongan pembesar seperti yang terdapat dalam teks Selalatus Salatin Sejarah Melayu 25 markah. Sebagai panduan untuk menjawab soalan tersebut, jom kita lihat contoh kerangka jawapan yang boleh dijadikan sebagai panduan. Seperti biasa, memandangkan soalan ini berbentuk soalan tunggal, maka format jawapan pelajar hendaklah terdiri daripada 3 bahagian, iaitu pengenalan yang memperuntukkan 3 markah, isi yang memperuntukkan 20 markah, dan penutup yang memperuntukkan 2 markah. Pada bahagian pengenalan, calon ataupun pelajar bolehlah membina ayat jawapan dalam 3 ayat sahaja, iaitu yang terdiri daripada definisi kepemimpinan, senarai golongan pembesar, dan senarai isi. Manakala pada perenggan isi yang memperuntukkan 20 markah, calon mesti mengemukakan 5 isi. Dan setiap isi perlulah dihurai dan diberi contoh serta kesimpulan. Jadi, oleh sebab kata tugas soalan ini tadi ialah huraikan, maka semua perenggan isi itu tadi, 5 perenggan isi yang dikemukakan oleh pelajar nanti haruslah terdiri daripada fakta, huraian profakta, contoh, dan kesimpulan kecil. Kemudian, satu perkara yang perlu diingat oleh calon ataupun pelajar, soalan ini mengkehendaki calon ataupun pelajar menganalisis aspek kepemimpinan dalam kalangan watak pembesar secara umum. Tidak dinyatakan siapa golongan pembesarnya. Jadi untuk itu calon hendaklah bijak mengemukakan contoh peristiwa
bagi fakta yang dikemukakan agar tidak berfokus atau bertumpu pada seorang watak sahaja. Calon dalam hal ini hendaklah mengemukakan contoh peristiwa bagi fakta kepemimpinan itu tadi berdasarkan beberapa watak golongan pembesar yang terdapat dalam teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Kita boleh kemukakan watak Bendahara Paduka Raja, Bendahara Sri Maharaja, Laksamana Hang Tua. Oke, jadi kita boleh kemukakan 3 watak ini di dalam contoh peristiwa. Jangan berfokus kepada satu-satu watak sahaja. Oke, untuk lebih jelas, pada slide berikutnya, Cikgu akan jelaskan bagaimana caranya untuk kita memasukkan sekurang-kurangnya 3 watak dalam perenggan contoh peristiwa kita. Oke, so dalam slide berikutnya, Cikgu hanya akan memberi fakta dan contoh. Cikgu tidak kemukakan huraian pro-fakta dan kesimpulan kecil sebab Cikgu ingin tunjukkan bagaimana caranya untuk kita menjawab fakta dan contoh peristiwa dengan memasukkan golongan pembesar yang berbeza. 3 golongan pembesar yang berbeza. Jadi untuk lebih jelas, jom kita lihat. Oke, so di sini kita ada isi tentang bijaksana, berbakti kepada raja, setia, berani, pemurah. Dan jika kita lihat pada contoh peristiwa seperti yang telah Cikgu katakan sebentar tadi, kita mesti kemukakan sekurang-kurangnya 3 watak. Kita perlu kemukakan beberapa watak dalam contoh peristiwa kita bagi fakta yang kita kemukakan. Jangan berfokus kepada seorang sahaja watak golongan pembesar. Jadi untuk itu, bagi fakta bijaksana, kita boleh ambil kebijaksanaan Bendahara Paduka Raja Tun Perak, yaitu melalui peristiwanya menakut-nakutkan Siam yang ingin menyerang Melaka, melalui strateginya yaitu memasang puntung api di sepanjang pantai Melaka, sehingga Siam kemudiannya berasa takut, lalu membatalkan niat menyerang Melaka kerana menganggap puntung api itu sebagai jumlah tentera Melaka yang ramai. Jadi untuk fakta kepemimpinan bijaksana, kita ambil watak Bendahara Paduka Raja Tun Perak. Kemudian kita lihat fakta yang kedua, kepemimpinan yang kedua yaitu berbakti kepada raja. Untuk kepemimpinan berbakti kepada raja ini, kita masih boleh ambil watak Bendahara Paduka Raja Tun Perak dan kita boleh juga masukkan Laksamana Hang Tua, yaitu peristiwanya ketika mereka berdua ini menjaga Sultan Mahmud Shah yang sakit buang air besar bagi memastikan keselamatan Sultan Mansur Shah. Baginda akhirnya sembuh dan terhindar daripada rencana jahat nendanya Raja Tua yang ingin membunuhnya. Oke, kemudian untuk fakta ketiga, katakan kita ambil kepemimpinan setia. Di sini kita boleh ambil watak Bendahara Sri Maharaja. Biarpun kita ada kesetiaan itu, nilai kepemimpinan setia itu pada Bendahara Paduka Raja dan juga pada Hang Tua, tetapi oleh sebab kita sudah ambil Bendahara Paduka Raja itu 2 peristiwa, yaitu berbakti kepada raja dan bijaksana, maka untuk setia kita tukar watak lain yaitu Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir. Tujuannya supaya kita akan dapat mengemukakan pelbagai watak lain dalam analisis contoh kita. So, apa contoh kesetiaan Bendahara Sri Maharaja? Bendahara Sri Maharaja ini apabila dijatuhkan hukuman bunuh oleh Sultan Mahmud Shah, Bendahara Sri Maharaja tidak bertindak balas. Malah Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir ini telah melarang anaknya Tun Hasan Temenggung daripada melawan Tun Indra Segara yang telah dititahkan untuk menjalankan hukuman bunuh ke atasnya kerana tidak mahu dianggap penderhaka. So ini kepemimpinan setia yang terdapat pada Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir. Kemudian kita juga ada nilai kepemimpinan pemurah pada watak Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir. Contoh peristiwa ialah apabila Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir memberi segenggam emas kepada anak-anak buahnya sebagai permainan dan setelah emas tersebut hilang, anak-anak buah Bendahara Sri Maharaja ini menangis kesedihan, maka Bendahara Sri Maharaja memberikan lagi mereka segenggam emas. Jadi ini nilai kepemimpinan pemurah pada watak Bendahara Sri Maharaja. Jadi kita sekarang sudah ada 2 watak
yang kita jadikan contoh iaitu Bendahara Paduka Raja Tun Perak dan Bendahara Sri Maharaja. Dan kita telah kemukakan 4 fakta iaitu bijaksana, berbakti kepada raja, setia dan pemurah. Jadi kita akan masukkan watak yang lain iaitu Laksamana Hang Tuah untuk fakta kita yang kelima iaitu berani, kepemimpinan berani. Contoh peristiwa, Laksamana Hang Tuah berani menentang Hang Jebat walaupun Hang Tuah masih dalam keadaan lemah setelah lama dipasung dan keris Tamingsari itu berada di tangan Hang Jebat. Okay, kita tahu sesiapa yang memegang keris Tamingsari itu akan menjadi kebal dan tidak akan mampu dibunuh oleh sesiapa pun. Tapi Hang Tuah tidak takut untuk berdepan dengan Hang Jebat. Selain itu, Hang Tuah juga berani menentang Semerluki yang telah merosakkan kawasan jajahan Takluk Melaka. So, jika kita teliti, kita sudah ada 5 isi, bijaksana, berbakti kepada raja, setia, pemurah, dan berani. Dan kita ada 3 watak yang kita jadikan sebagai contoh, iaitu Bendahara Sri Maharaja, Bendahara Paduka Raja Tun Perak, Bendahara Sri Maharaja, dan Laksamana Hang Tuah. So, itu caranya untuk kita menganalisis dan mengemukakan jawapan bagi soalan sebentar tadi. Sekarang kita lihat pula perenggan penutup yang terdiri daripada 2 ayat kerana hanya memperuntukkan 2 markah. Ayat pertama, calon boleh kemukakan rumusan isi, manakala ayat kedua, calon boleh kemukakan cadangan dan harapan yang harus ataupun mesti dikaitkan dengan aspek pembangunan negara. Sekiranya calon tidak mengaitkan cadangan dan harapan ini dengan pembangunan negara, maka calon akan kehilangan markah pada bahagian ini. Demikianlah tadi berakhirnya sesi pembelajaran kita untuk hari ini di bawah topik kepemimpinan berdasarkan watak golongan pembesar seperti yang terdapat dalam teks Sulalatul Salatin Sejarah Melayu. Semoga isi pembelajaran ini akan dapat difahami oleh pelajar. Sebelum kita berpisah, ayo kita katakan azam kita pada KMK. Katakan E pada KMK, katakan E pada KMK, katakan E pada KMK. Dengan ini, setakat ini sahaja dulu pertemuan kita untuk kali ini. Semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang dan waktu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.